Alah, apa ni? PKPB lagi. SPM pula ditangguhkan. Jenuhlah nak bayar yuran tuition. Pernah dengar tentang tuition percuma? Kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online secara percuma kepada anda semua. Ada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, STPM, juga untuk matrikulasi. Percuma je. Jom layari laman sesawang www.academyyoutuber.com. Hai semua, selamat datang ke channel saya Teacher N. Hari ini saya akan mengajar topik matriks, bab yang kedua untuk matematik tingkatan 5 KSSM. Tapi sebelum itu, kepada anda yang masih belum subscribe channel saya, bolehlah menekan button subscribe dekat kertas ni. Okey, jom kita belajar. Okey, yang cikgu senaraikan di sini adalah standard pembelajaran dalam topik ni, dan cikgu akan terangkan satu persatu selepas ni. Baik. Pertama sekali kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan matriks. Matriks ialah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur untuk membentuk satu tata susun segi empat tepat atau segi empat sama. Okey, murid-murid kena maklum bahawa untuk menulis matriks, simbol yang penting yang digunakan ialah simbol kurungan. Okey, kemudian di dalam kurungan inilah yang akan tersusun unsur-unsur tertentu yang akan membentuk baris dan juga lajur. Okey, sebagai contoh, okey, so unsur yang melintang ni adalah baris, dikenali sebagai baris. Ini adalah baris yang pertama, dan yang di bawah ni adalah baris yang kedua. Kemudian unsur-unsur yang menegak ni kita panggil sebagai lajur. Okey, yang melintang tadi adalah baris. Jadi sama ada matriks itu akan terbentuk segi empat tepat ataupun tata susunnya menyerupai segi empat sama bergantung kepada bilangan unsur yang ada di dalam matriks tadi. Okey, seterusnya ialah jenis-jenis matriks. Ada 4 jenis matriks. Yang pertama ialah matriks baris. Kedua ialah matriks lajur. Ketiga ialah matriks segi empat sama, dan yang keempat ialah matriks segi empat tepat. Okey, cikgu akan memberikan contoh bagi setiap jenis matriks ni. Katakan untuk matriks baris, contoh ialah, kenapa dikenali sebagai matriks baris? Kerana dalam matriks ini hanya terdapat satu baris sahaja. Kemudian untuk matriks lajur, terdapat hanya satu lajur sahaja. Okey, bagi matriks segi empat sama, contoh yang boleh cikgu berikan ialah, okey, katakan kita sambung semua unsur di dalam matriks ini, kita akan nampak satu bentuk lebih kurang segi empat sama, ya. So sebab tu ia dikenali sebagai matriks segi empat sama. Dan untuk matriks segi empat tepat, contohnya ialah, okey, kita sambung. Tekan kita sambung semua unsur di dalam matriks ni, akan terbentuklah satu bentuk segi empat tepat. Jadi ia lebih dikenali sebagai matriks segi empat tepat. Okey, sekarang bagaimanakah kita nak mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks? Okey, katakan cikgu bagi contoh berikut yang diberikan dalam bentuk jadual, yang mana jadual ni menunjukkan
3 orang murid yang mendapat markah dalam 2 subjek yang berbeza, iaitu subjek matematik dan juga subjek sains. Jadi jadual ini kita nak tukar ke bentuk matriks. Jadi apa yang kita boleh buat ialah terdapat 2 pilihan, sama ada kita nak menulis matematik dan sains tu mengikut lajur, 2 lajur, ataupun kita nak menulis matematik dan sains, matematik tu dalam satu baris yang sama dan maksud cikgu matematik ditulis dalam satu baris yang berbeza dengan markah ujian sains. Okey. Cikgu tunjukkan ada 2 pilihan yang boleh kita buat untuk kita tukarkan maklumat ni ke dalam bentuk matriks. Okay, contoh yang pertama, pilihan yang pertama ialah kita boleh tulis dalam bentuk berikut. Okay, yang ini menunjukkan markah matematik ditulis dalam satu lajur. Kemudian kita tulis lagi markah untuk sains pada lajur yang berikutnya. Dan pilihan yang kedua yang kita boleh tulis untuk menukarkan, mewakilkan maklumat ini ke dalam bentuk matriks, kita boleh tulis dalam keadaan berikut. Okey, kita tuliskan markah matematik ni dalam satu baris yang sama. Kemudian markah sains pun kita tulis pada baris yang kedua. Okey, yang berikut ialah tentang peringkat matriks, iaitu bagaimana kita nak membaca suatu matriks. Okay, katakan cikgu bagi contoh. Okey, bila kita nak membaca suatu matriks, pastikan kita membaca barisnya dahulu, kemudian diikuti dengan lajur. So, baris adalah yang melintang. Ini baris yang pertama dan ini adalah baris yang kedua. Jadi, baris dia ada 2 dan lajur ada 3. 3 lajur. So, kita kena baca matriks ni sebagai 2 baris. Okey, kita baca 2 dengan 3. Okey, tak perlu sebutkan baris dengan lajur tu. Yang mana 2 ni adalah menunjukkan baris dan 3 ni adalah menunjukkan bilangan lajur. Okey, sekarang nak mengenal pasti unsur dalam matriks. Okay, contoh yang boleh cikgu berikan di sini ialah soalan hendak menentukan apakah unsur yang dimaksudkan apabila dituliskan sebagai, kita namakan matriks ni sebagai matriks A. 2, 3. Apakah unsur yang dimaksudkan dengan A, 2, 3? Okey, 2 ni sebenarnya ialah mewakilkan unsur pada baris kedua. Okey, ini baris. Dan 3 ni mewakili unsur yang terletak pada lajur ketiga. So, kita tengok dalam contoh ni, baris yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Okey, baris kedua. Kemudian lajur yang ketiga. So, yang dimaksudkan, unsur yang dimaksudkan sini ialah nombor 9. Okey, matriks sama pula mestilah mempunyai syarat peringkat
dan unsur sepadan adalah sama. Okay, sebagai contoh, cikgu berikan matriks A, manakala matriks B juga, kalau kita lihat peringkat kedua-dua matriks ni adalah sama, iaitu 2 baris, 2 dengan 2, kerana mempunyai 2 baris dan 2 lajur, dan peringkat untuk matriks B pun 2 dengan 2. Okay, jadi peringkat sama. Kemudian apabila kita lihat unsur yang sepadan pun adalah sama. Kedudukan unsur ni kita lihat nombornya sentiasa sama. So, kita katakan, kita boleh buat kesimpulan bahawa kedua-dua matriks A dan B adalah sama. Okey, baik, bagi operasi matriks, untuk operasi tambah dan juga tolak, kita kenalah memastikan ataupun mematuhi syarat bahawa matriks yang kita hendak tambah atau tolak itu mestilah mempunyai peringkat yang sama. Barulah kita boleh melaksanakan operasi penambahan ataupun penolakan. Okay, sebagai contoh, matriks A dan matriks B dan kita hendak menambahkan matriks A tambah matriks B. Okay, kita hendaklah menambahkan unsur yang sepadan. Okay, 5 kita tambah 1 dapat 6, 3 tambah 3, 6, 2 tambah 7, 9, 1 tambah 2, 3, sifar tambah 1, 1, dan 5 tambah 9, 5 tambah 4, 9. Okey, langkah yang sama juga kita buat apabila kita hendak menambahkan, apabila kita hendak membuat operasi penolakan untuk 2 ataupun lebih matriks. Kita just tambah atau tolak unsur yang sepadan. Okay, tapi murid-murid kena ingat bahawa jika matriks berkenaan tidak sama peringkat, bermaksud kita tidak boleh melaksanakan operasi tambah ataupun tolak. Okey, yang berikutnya ialah mendarab matriks dengan satu nombor. Okey, diberi matriks A sama dengan A, B, C, D dan N ialah suatu nombor. Okey, cikgu maka N darab A sama dengan N, kita darabkan dengan matriks yang diberi. Okey, dan N tadi dikenali sebagai skalar. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, cikgu bagi contoh, katakan kita nak darab 2 dengan matriks. Okey, so skala ni yang di luar ni dipanggil skala. Kita darabkan dengan setiap unsur yang ada di dalam matriks tu. Okey, so 2 darab 2, 4, 2 darab 3, 6, 2 darab 8, 16 dan 2 darab 1, 2. Okey, cikgu rasa kita perlu rehat seketika. Kita akan sambung selepas ni. Tuition online percuma. Tuition online percuma.
Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma mestilah Akademi YouTuber. Baik, yang seterusnya ialah pendaraban dua matriks. Untuk mendarab dua matriks, kita kenalah mematuhi syarat yang berikut, iaitu bilangan lajur bagi matriks A mesti sama dengan bilangan baris bagi matriks B, dan peringkat AB itu nanti ialah M darab P. Okey, saya bagikan contoh di sini bagaimana kita nak mendarab dua matriks. Okey, katakan A ialah 2, 3, 1, 5 dan matriks B -7, -2, 1. So AB ialah 2, 3, 1, 5 darab dengan 6, -7, -2, 1. Okey, so kita akan dapat 2 darab 6 tambah 3 darab -2, kemudian 2 darab -7 tambah 3 darab 1, 1 darab 6 tambah 5 darab -2, 1 darab -7 tambah 5 darab 1. Dan kita akan dapat hasilnya ialah 6, -11, -4, -2. Okey. So yang ini kita boleh gunakan kaedah baris lajur untuk mendarab kedua-dua matriks itu tadi. Okey, saya bagi contoh sini. Negatif 2, 3, 1, 5. Kemudian kita letak matriks B ke atas sedikit, 6, -7, -2, 1. Okey, so matriks A ada 2 baris dan matriks B ada 2 lajur. Jadi nanti kita kena pastikan bahawa jawapan akhir kita mesti dalam peringkat 2 dengan 2. Okey, so di sini tadilah menunjukkan proses yang ini. Okey, 2 darab 6 tambah dengan 3 darab -2. Kemudian 2 darab -7 tambah dengan 3 darab 1. Okey, dan yang untuk baris di bawah tu ialah 1 darab 6 tambah
5 darab negatif 2. Dan yang akhir ialah 1 darab negatif 7 tambah 5 darab 1. Okey, so ini adalah jawapan bagi pendaraban matriks A dan B ini. Okey, next ialah tentang matriks identity. Okey, matriks identity ialah sebuah matriks segi empat sama yang biasanya diwakili oleh huruf I. Okay, matriks identity apabila didarabkan dengan sebarang matriks A akan menghasilkan matriks A, iaitu kita boleh tulis sebagai matriks A darab matriks identity sama dengan matriks identity darab A sama dengan matriks A. Okey, matriks identity hanya terdiri daripada sifar dan satu sahaja. Okey, unsur satu membentuk satu perpenjuru, selainnya ialah sifar. Okey, cikgu tuliskan contoh untuk matriks identity di sini. Okey, contohnya ialah 1 sifar 1 ataupun 1 sifar 1 1. Okey, so kalau anda lihat kedua-dua matriks identity ini, kita nampak dia sebagai satu matriks segi empat sama. Okey, apa yang dikatakan unsur satu yang membentuk satu perpenjuru tadi ialah bahagian yang ini. Okey, bahagian yang ni. Ni dan satu lagi di sini. Baik, cikgu bagikan satu contoh untuk murid-murid lebih memahami apakah yang dimaksudkan dengan matriks identity. Alright, diberikan matriks A. Okay, diberikan matriks A sama dengan 2 negatif 3 7 6 dan matriks B sama dengan 1 sifar 1. Okey, cari A darab B dan B darab A. Seterusnya, tentukan sama ada B ialah matriks identity. Okey, kita buat dulu A darab B. Matriks A darab dengan matriks B, iaitu 2 negatif 3 7 6 darab dengan 1 sifar 1. Okey, so maka hasilnya kita akan dapat 2 darab 1 tambah negatif 3 darab sifar, kemudian 2 darab sifar tambah negatif 3 darab 1, 7 darab 1 tambah 6 darab sifar, dan 7 darab sifar tambah 6 darab 1. Dan kita dapat hasilnya ialah 2 negatif 3 7 6. Okey, so kita akan dapat semula matriks A.
Okey, kita akan dapat semula jawapan yang sama dengan matriks A. Okey, apa kata kalau kita darab B dengan matriks A? Okey, B darab A akan jadi 1 sifar 1 darab dengan 2 negatif 3 7 6. Okey, so kita akan dapat 1 darab 2 tambah sifar darab 7 1 darab negatif 3 tambah sifar darab 6 sifar darab 2 tambah 1 darab 7 sifar darab negatif 3 tambah 1 darab 6. Okey, dengan menggunakan kalkulator kita akan dapat nanti jawapannya ialah 2 negatif 3 7 6. Okey, kita refer semula matriks A tadi sebenarnya adalah sama dengan jawapan yang ini. Jadi apa yang kita boleh buat kesimpulan ialah AB sama dengan BA sama dengan A, maka B ialah matriks identity. Okey, saya tuliskan di sini ya. Okey, oleh sebab A darab B sama dengan B darab A sama dengan A, maka B ialah matriks identity. Okey? Okey, yang berikut ialah tentang matriks songsang. Okey, apa yang dimaksudkan dengan matriks songsang ialah jika pendarapan matriks A dan matriks B menghasilkan matriks identity iaitu I, maka matriks B adalah songsangan matriks A dan sebaliknya. Okey, so dia lebih kurang macam ni. A darab B sama dengan B darab A dan kita akan dapat satu matriks identity. Jadi matriks songsang ni dengan kata lain kita boleh tulis seperti berikut. A darab dengan matriks songsang A sama dengan matriks songsang A darab matriks A sama dengan matriks identity. Okey, rumus untuk matriks songsang Rumus untuk mencari matriks songsang ialah matriks songsang bagi A sama dengan 1 per A ditolak BC di A negatif B negatif C dengan A ditolak BC tidak sama dengan kosong. Okey, apa yang berlaku apabila A ditolak BC sama dengan kosong bermaksud matriks songsangnya adalah tidak wujud. Dan A ditolak BC itu ialah penentu bagi matriks A. Okey, cikgu berikan satu contoh
untuk kita buat pengiraan tentang matriks songsang. Right, katalah matriks A sama dengan 5, 6, 2, 3. Okay, so di sini bermaksud ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, dan ini adalah D. Jadi matriks songsang untuk A sama dengan mengikut rumus tadi ialah AD tolak BC, DA negatif B negatif C, iaitu 1 per A-nya ialah 5 darabkan dengan D-nya ialah 3 tolak B-nya ialah 6 dan C-nya ialah 2. Murid-murid tolong ambil perhatian di sini bahawa di bahagian yang ini berlaku pemindahan tempat dari asalnya A berada di sebelah atas dan D berada di sebelah bawah, tetapi pada bahagian ni D telah berpindah ke atas dan A turun ke bawah. So D-nya kita tulis kita tulis D-nya sekarang ialah 3 dan A turun ke bawah 5. Dan untuk yang ini berlaku perubahan simbol tapi tidak berubah kedudukan. Yang ini hanya berlaku perubahan simbol yang asalnya B-nya adalah 6 telah menjadi negatif 6 dan asalnya C adalah positif 2 dan telah berubah menjadi negatif 2. So yang ni akan jadi 1/3 darab dengan 3 negatif 6 negatif 2, 5. So kita akan dapat 1 negatif 2 1 1/2 dan 1 2/3. So yang ini adalah cara kita untuk mengira matriks songsang. Last sekali ialah macam mana kita nak menggunakan kaedah matriks ni untuk menyelesaikan persamaan linear serentak. Andai kata diberikan satu persamaan linear serentak dan mungkin juga kita dikendaki untuk menyelesaikan satu masalah seperti ini masalah. Apa langkah awal kita ialah kita kena tukarkan masalah ini ke dalam bentuk persamaan linear serentak dan selepas tu kita tukarkan menjadi bentuk matriks dan akhirnya kita buat pengiraan matriks songsang. Masalah yang diberi ialah suatu kaji selidik telah dijalankan mengenai jualan dua jenis karipap berinti sardin dan berinti kentang. Dalam 1 jam pertama, 24 biji karipap berinti sardin dan 18 biji karipap berinti kentang telah dijual. Dan jumlah jualannya ialah RM28.80. Dalam 1 jam seterusnya, 30 biji karipap berinti sardin dan 14 biji karipap berinti kentang telah dijual dan jumlah jualannya ialah RM29.20. Hitung harga 1 biji karipap berinti sardin dan 1 biji karipap berinti kentang dengan menggunakan kaedah matriks. Daripada masalah ini kita keluarkan dan benakan satu persamaan linear serentak.
Okey, jadi kita boleh tuliskan daripada masalah ini persamaan linear serentaknya mungkin berbentuk macam ni ya, 24. S itu mewakili sardin yang berinti kari pap yang berinti sardin. Okey, tambah dengan 18 iaitu kari pap yang berinti kentang. Kita gunakan K sebagai mewakili kentang sama dengan 28 8%. Okey, next ialah 30 biji kari pap berinti sardin tambah dengan 14 kari pap berinti kentang sama dengan 29 2%. Okey, kita telah pun membentuk satu persamaan linear serentak. Next ialah kita tukarkan persamaan linear serentak ini menjadi bentuk matriks. Jadi kita masukkan dalam kurungan 24 dengan kedudukan unsur yang sama 18, 30, 14. Okey, yang ini S untuk sardin dan kentang sama dengan 28 80 sen dan 29 20 sen. Okey. Okey, mungkin ruangan ini tak cukup. Saya masukkan dulu satu slide kosong. Right. Okey, saya padamkan dulu ni. Okey, kita sambung yang tadi ya. Okey, so next ialah SK sama dengan kalau mengikut rumus matriks songsang ialah A ditolak BC sama dengan DA negatif B dan negatif C. Kemudian kita ada jumlah 28 80 sen dan 29 20 sen. Right, next ialah kita buat pengiraan. So A tadi ialah 24 darab dengan 14. Kita tolak 18 darab dengan 30. So yang ini 14 negatif 18 negatif 30 dan 24. Okey, jumlah 28 80 sen dan 29 20 sen. Okey, next. So, akan dapat negatif 1 per 204. 14 darab 28 80 sen tambah negatif 18 darab dengan 29 20 sen. Kemudian negatif 30 darab 28 80 sen tambah 24 darab 29 20 sen. So, kita akan dapat negatif 1 per 204 di atas 122 40 sen dan 163,20. Maka SK kita akan dapat atas ialah 60 sen dan bawah ialah 0.80. Yang mana kita kena beri penekanan pada jawapan akhir dengan menulis sebiji apa tadi? Sebiji kari pap sardin
kari pap sardin berinti sardin sama dengan RM 60 sen dan sebiji kari pap kentang sama dengan RM 80 sen. Okey, sekian dulu kelas cikgu pada kali ini. Semoga semuanya memberi manfaat kepada semua pelajar di luar sana. Dan jika anda suka, bolehlah like dan share. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel saya. Okey, bye.